Orang susah ni ramai. Kalau orang susah ni tak banyak, Abid Liu tak boleh buat satu rancangan dekat TV. Dia boleh pergi tolong orang every day. Maksudnya, orang yang perlukan bantuan ni bukan setakat sebelum waktu pandemik. Maksudnya rancangan yang Ustaz Abid Liu buat ni sebelum pandemik pun dah bertahun-tahun. Dah sebenarnya dia dah buat amal-amal, dia pergi buat rancangan apa benda, saya dah lupa dah dia punya rancangan tu. Maksudnya sebelum pandemik pun ramai orang susah. Waktu pandemik lagi ramai orang susah. Sebab macam contoh di kampung, ada orang yang bekerja gaji harian. Sehari RM30, sehari RM40. Bekerja, contohlah, bekerja di kedai makan. So once kedai makan tak boleh buka, tak boleh dine in, so dia dah hilang punca pendapatan tau. Sebab kebanyakan kedai di kawasan-kawasan kampung ni terpaksa ditutup sebab diorang ni tak boleh nak cover kos untuk bayar dekat pekerja. Mungkin ada 5 atau 6 orang pekerja. So bila tak boleh dine in, orang tak datang makan. Sebab kedai-kedai makan ni kebanyakannya restoran, gerai, everything lah, apa benda pasal kedai-kedai makan ni, keuntungan lebih pada minuman. So once orang tak datang dine in, orang tak datang makan dekat kedai, orang tak akan order minuman, orang akan just order makan. Mungkin orang just datang bungkus lauk, bungkus nasi. So pendapatan tu mungkin dia boleh dapat satu hari 500, dah tinggal 200. So kalau 200 dia nak tolak dengan dia punya cost everything lagi tu, memang susah untuk dia buka. Dan pekerja-pekerja ni yang memang mengharapkan gaji harian ni tak boleh bekerja. So sebab tu saya cakap itu satu dari satu sudut lah. So sebenarnya memang orang yang perlukan bantuan ni sangat ramai lah. Sangat ramai. Saya rasa di Malaysia ni pun sangat-sangat ramai. Tapi kalau dari segi macam Ungku cakap tadi ni, berdoa, yes, memang betul, berdoa tu betul. Saya ada dengar satu video, Ustaz Azhar Idrus cakap, ada orang tanya dia, apa pendapat Ustaz berkaitan dengan isu kibar bendera putih. So dia cakap dari segi hukum, dia cakap apa yang kita boleh minta pada manusia, kita minta pada manusia. Tapi contoh kalau kita apa yang kita boleh minta pada Allah, yang perlu, yang wajib kita minta pada Allah. Contoh, kalau kita nak minta panjang umur, kita tak boleh minta kat manusia, kita kena minta dekat Allah, kita kena doa direct dengan Allah. Tapi kalau contoh dia cakap, kereta kita rosak kat tepi jalan, adakah cukup dengan kita hanya berdoa, ya Allah Tuhanku, tolong kereta aku rosak. Tapi kau nampak ada orang kat sekeliling kau yang kau boleh minta tolong untuk tolak kereta tu. Maksudnya macam itulah. Maksudnya ada benda yang kita boleh minta tolong dekat orang, kita minta tolong kat orang. Berdoa is berdoa. Berdoa is spiritual. Dari segi physically-nya tu, kita boleh minta tolong orang. So bagi saya lah, nak kibar bendera putih ni tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma benda ni dia tingkat isu politik sebab banyak politician akan rasa macam dia orang ni tak buat kerja kalau kawasan dia orang banyak dikibarkan bendera putih. So once benda tu viral, dia orang akan malu. Itu je lah sebenarnya. Dia sentap sendirilah sebenarnya, terasa sendiri je. Bila ramai-ramai kibar, dia rasa macam aku ni tak buat kerja ke? Engkau nak cakap aku tak buat kerja ke? Well, kalau orang susah maksudnya tak buat kerja jugalah. Dan kita banyak benda sebenarnya nak persoalkan. Masuk dari sudut macam ni, asnaf, kalau awak dah tak boleh nak makan, awak dah termasuk dalam asnaf miskin. Mungkin belum fakir lagi, awak ada rumah lagi, belum fakir lagi. Tapi awak dah miskin. Awak boleh, mana bantuan ni, zakat semua. So kita boleh persoalkan tu je. Kita tak semestinya kita boleh persoalkan kepada pemerintah tu, mana bantuan BSH ke apa benda bagai. We're not asking for that. Kita nak tanya benda yang memang betul sebetulnya, kita memang patut dapat pun. Dalam keadaan kita macam ni, memang orang patut dapat. Tak perlu nak kerajaan cakap kerajaan akan bagi bantuan. Tak payah. Kita perlukan you untuk buat kerja betul-betul, utilize facility yang betul untuk bantukan masalah-masalah macam gini. Dan pada saya nak kata macam apa yang Aswad cakap tadi, masih lagi tak ada apa-apa yang menunjukkan bahawa orang kibar bendera putih ni anti-government pun. Mereka memang terdesak. Dan itu ialah ikhtiar. Dia macam apa yang you cakap Ustaz Azhar Idrus, ni bezanya lah doa dengan ikhtiar je. You doa kepada Allah, minta panjangkan umur. Ikhtiar you apa? Ikhtiar you makanlah. You jaga makan you bersenam. You janganlah ambil benda bukan-bukan. So itu ikhtiar kita. Kita maksudnya itu menentukan kepada mana takdir yang kita boleh set diri kita sendiri. Dan sejauh mana kita boleh minta Allah untuk mengubah atau menentukan yang sebaiknya. So I think Aswad dia satu sama dengan I, sebabnya dia pun rasa macam itu lebih kepada tu. Tapi do you think it's a genius move? Daripada soalan, daripada pertaining to the question. Kibar bendera putih ni, yes. Yeah, you rasa satu idea yang bernas lah dia untuk, sebab
Sebab dalam masyarakat kita, kita ada yang high class, middle class dan kelas bawahan. So bila berlakunya kibar bendera putih ni, maksudnya orang yang lebih berkemampuan boleh tolong orang yang di bawah. So kita boleh kenal, at least kita boleh kenal kita punya jiran-jiran, kita boleh kenal orang-orang kampung, orang-orang sekitar kita. So it's a genius move lah. Yep. Alright. Okay. Thank you so much Aswad. Okay. Ada soalan berapa lagi ya? I just hope that kita boleh manage to get all the questions answered dulu. Agong yang dipertua. Oh, Ada 3 je lagi soalan. Okay, Okay. bagi I nak go through dengan cepat saja mengenai kibar bendera putih ni. Okey, secara rasminya AP dah terlibat dengan volunteer ni dah lama. Cuma sejak pandemik ia menjadi official dan setiap malam kita orang ada meeting sejak 3 hari ni memang kalau boleh tunjuk kamera tu kat situ. Berduyun-duyun application yang nakkan bantuan. So, benda ni sebenarnya ia satu benda yang terdesak. Ya, terdesak kerana bak kata seorang selebriti ni negara dia tengah sakit, otak mana otak, kan? Jadi macam mana kita nak bantu orang lagi dah. Tak boleh dah. Bila kita nak pergi ke orang takkan tegur kita, orang takkan, kau siapa? Aku tak kenal kau. Jadi dengan cara kibar bendera tu, ya, benda tu membuatkan orang ada empati untuk bantu. Jadinya bila kita dah terlibat dalam 3 hari ni, kalau you nampak kat media sosial ke apa ke projek bendera putih ni, AP pun ada post apa semua. Memang kita go through daripada 1 jam pertama kita orang boost benda ni, kita dah dapat RM3,000. And then sampai 12 malam kita dah dapat RM6,000. And then semalam kita dapat RM10,000. Jadinya benda itu kita terus sebarkan kepada yang memerlukan. Dan setiap malam kita orang ni memang menjadi seorang yang air mata lah, sebab kita akan ada meeting bersama sebab semua jauh-jauh tahu. Daripada Terengganu, daripada mana. Jadi kita collect kawan-kawan kita ni, kita zoom sama, kita tanya, okey, hari ni berapa kes? Hari ni ada berapa? Jadi kita bantu macam tu. Jadi bila kita mendengarkan rintih-rintih dia orang, ya Allah, sangat sayu. Jadi kita ni yang masih ada ni bersyukurlah. Setiap hari bangun tidur, dapat bernafas, dapat jumpa mak ayah, dapat makan. Bersyukurlah sebab bila tengok ni, ya Allah, tak ada pampers. Anak minum sirap dah 3 hari, nak susu. Jadinya kalau I yang ada anak ni, I gendong ni, I ketuk pintu jiran pun tak nak buka sebab COVID. Jadinya dengan benda-benda macam ni lah orang dapat membantu. Ini sebenarnya satu musibah kepada negara kita. Dan bila ada benda ni, kita rasa kalau kita nak tolong je lah. Tapi yang I geramnya ni, ini memang betul-betul sesi secara langsung, no edit. I geramnya ni bila pihak-pihak atasan ni lah yang mempolitikkan benda ni. Kalau you rasa you terasa tak buat kerja, pergi Batu Pahat, makan durian, siap berangkat apa semua. Why bother? Apa rasa? Orang Batu Pahat, I tengok macam, aku dekat sini pun tengah menyusun orang nak bagi bantuan ni. Jadinya, sebenarnya ramai orang yang baik dekat Malaysia ni. Ramai orang yang baik, cuma kita tak nampak. Tak kala AP nak bagi beras 5 kampit, turun masuk Instagram, tag. No, buat apa? Sebab benda tu, nanti dekat syurga, nanti kat titian Siraj tu, kata aku tak masuk neraka, aku masuk syurga. Macam itulah. Kan? Banyak orang baik sekarang ni. Jadinya, sokong je lah benda-benda yang baik ni sekarang ni. Tak faham betul lah kan yang dipertua. Okey, itu je. Okay, P. Cakap cuba maintain center of camera. You macam nak, kenapa you ada tendency ke sana Sebenarnya I takut, I penakut tingkap ni tak ada cermin sebenarnya. Okay. Pula baru kita tahu. I penakut sebenarnya. I cakap, aku ke sini lah sebenarnya. Okay, faham. Okay, thank you AP. Faham. Maksudnya you faham, you ambil itu sebagai ikhtiar dan rasanya semua orang patut sama-sama ikhtiar sama-sama untuk tolong semua orang. I think you also agree that it's a genius move by everyone else. Cumanya satu je saya punya persoalan ni lah. Kenapa bendera putih?
Kan dalam banyak-banyak warna. Kalau saya lah, saya letak benda merah. Pasal dah, it's code red. Kalau kita nak main simbolik lah. Benda putih tu macam kita dah menyerah kalah. Dia macam orang kata, you gantung benda putih tu macam, that's it. I am leaving this world, man. See you soon. So macam, I would like to perceive it that way. Tapi tak apalah. Siapa yang start, sampai sekarang pun kita tak tahu siapa yang sebenarnya start bendera putih tu. Siapa yang start bendera putih tu, kita ucapkan jutaan terima kasih. Dan moga ada tu. Tapi ada baru ni apa, bendera baru, lagi satu bendera dia nak kibarkan kan? Untuk Dah kibar dah. Hitam. Ya, Hitam. hitam untuk Hitam. anti-demam Dah kan? penuh dah sana sini. Oh ya ke? Dia ada Yang bendera well- hitam, bendera merah. Bendera merah untuk kucing, untuk binatang. Oh. Oh ya ke? Ya. Untuk Tengah dia buat stray. kempen sekarang untuk kucing Stray. derma, untuk binatang lah, binatang apa, stray cat, semua tu. Tapi kan Yang ini? yang paling the first of bendera sebab dia bendera pelangi. Matilah nak. Kita fokus pada soalan seterusnya. Dan Okay.